Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat dalam bab 9 kebarangkalian peristiwa bergabung. Standard pembelajaran kita hari ini adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung. So, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung? Kita lihat kepada contoh. Sebiji dadu adil dilambung 2 kali berturut-turut. Jika uji kaji ini dijalankan sebanyak 540 kali, berapa kalikah sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna akan diperoleh? Okay, contoh soalan seperti ini. Sebelum kamu mula menjawab, kamu kena fahamkan dulu masalah yang diberikan. Okay? So, ini adalah peristiwa bergabung tak bersandar. Peristiwa bergabung sebab kita akan lambung 2 kali berturut-turut. Okey, ada 2 kali lambungan. Dan tidak bersandar sebab nombor, kalau kita dah lambung dapat satu nombor, lambungan kedua, nombor itu masih ada pada dadu. So, dia tak bersandar. Ya? Dia tak ada menjejaskan kebarangkalian peristiwa yang seterusnya. So, ini bergabung yang tak bersandar. Dan kita kena tahu nombor kuasa 2 sempurna pada dadu adalah 1 dan 4. Sebab 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2 adalah 4. Okey? So, nombor yang ada hanyalah 1 dan 4. Sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna. Maksudnya, sekurang-kurangnya ada 1 ataupun boleh kedua-duanya kuasa 2 sempurna. So, boleh jadi kita dapat, kita andaikan K ini adalah kuasa 2 sempurna dan kuasa 2 sempurna. Satu lagi ni kuasa 2 sempurna dan bukan kuasa 2 sempurna. Ataupun mungkin yang bukan kuasa 2 sempurna dan kuasa 2 sempurna. Okey? So, kita boleh dapat kesudahan seperti inilah. 3 jenis ni. Kita rancang strategi kita. Kita perlu lukis gambar rajah pokok. Lepas tu, kita boleh cari kebarangkalian nombor kuasa 2 sempurna. Okey? Nombor kuasa 2 sempurna dalam sekali lambungan ada 2 nombor, 1 atau 4. Okey? So, untuk sekali lambungan, kita ada kebarangkalian 1/3 untuk mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Maksudnya kalau yang bukan kuasa 2 sempurna, kebarangkalian dia adalah 4/6 ataupun 2/3. Okey, yang K prime. K prime tu kebarangkalian dia adalah 2/3. Kalau K, kebarangkalian dia adalah 1/3. Kita kena hitung kebarangkalian mendapatkan ni semua ni. Kuasa 2 sempurna dan kuasa 2 sempurna atau kuasa 2 sempurna dan selain kuasa 2 sempurna atau selain kuasa 2 sempurna dan kuasa 2 sempurna. Bila cikgu sebut dan maksudnya darab. Bila cikgu sebut atau maksudnya tambah. Ya, sebab dan itu merujuk kepada persilangan dan atau merujuk kepada kesatuan. So, kita tahu bila kita dapat kebarangkalian tu nanti, kita kena darabkan dengan bilangan lambungan 540 kali sebab diberitahu uji kaji dijalankan sebanyak 540 kali. So, bila dah dapat kamu punya kebarangkalian, kamu kena darab dengan bilangan lambungan ni. Okey, bilangan uji kaji ni. Ya. So, kita dah faham masalah dan kita dah rancang strategi kita. Kita laksanakan strategi kita. Kita dah tahu, kita andaikan K adalah mendapat nombor kuasa 2 sempurna. K prime adalah peristiwa mendapat nombor bukan kuasa 2 sempurna selain daripada 1 dan 4 lah. So, kita buatlah kita punya rajah pokok. Lambungan pertama, lambungan kedua dan kesudahan. Kena ada 3 perkara ni di atas rajah pokok. Okey, untuk lambungan pertama kita boleh dapat kuasa 2 sempurna ataupun bukan kuasa 2 sempurna lah. Di mana kebarangkalian dia adalah 1/3 untuk kuasa 2 sempurna. Ya, cikgu nyatakan di sini sebab dia adalah 1 dan 4. 1 atau 4 ya. Kalau bukan kuasa 2 sempurna, 2/3 kebarangkalian dia. Okey, lambungan kedua masih lagi menggunakan dadu yang sama. Kita boleh dapat kuasa 2 sempurna atau bukan kuasa 2 sempurna di mana kebarangkalian dia masih sama. 1/3 untuk K, 2/3 untuk K prime. Okey? Kalau pertama kita dah dapat K prime, kemungkinan lambungan kedua pun kita dapat lagi yang sama juga K ataupun K prime. Okey, ini dia punya kesudahan yang mungkin lah. So, kita listkan, mungkin kita dapat K prime atau K prime K atau dua-dua bukan kuasa 2 sempurna. Ya. So, kita nak K prime, K prime K yang cikgu highlight 3 ni. Ya. Ingat ni ada simbol kesatuan, ini merujuk kepada tambah. Di mana setiap gabungan ini merujuk kepada dan, kita kena darab.
Nampak tak ada kebarangkalian di sini? Okey, untuk K maksudnya kita nak 1/3 dan 1/3. So darab 1/3 darab 1/3. Okey, kesatuan. Atau K prime atau 1/3 darab 2/3. Atau so kita tambah lagi 2/3 darab 1/3. So pengiraan kita jadi macam ni. 1/3 darab 1/3 merujuk kepada kuasa 2 sempurna dan kuasa 2 sempurna. Okey. Tambah 1/3 darab 2/3 untuk K prime. Lebih mudah kamu rujuk pada gambar rajah pokok. Kamu nampak terus. Kita ada kesatuan lagi atau maka tambah lagi K prime K sini. K prime K. So tambah 2/3 tambah 1/3. Ya. So, bila kamu guna rajah pokok yang lebih, mudah kamu nampak dan faham. Kamu totalkanlah kira dapat 5/9. Bila kita dah dapat kebarangkalian, seperti kita punya rancangan tadi, kita kena darabkan dengan 540 kali. Sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna. So, kita kena darablah dengan 540, maka bilangan dia adalah 300 kali. N di sini adalah bilangan. Ya. Sebab soalan minta kita cari bilangan. So, kita kena darab dapat 300 kali. Okey. So kesimpulannya sebanyak 300 kali untuk memperoleh sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna. Ya. Kita lihat contoh seterusnya. Sebuah kotak mengandungi 7 biji guli merah, 7 merah, 5 biji guli kuning, 5K, dan 3 biji guli biru, cikgu label 3B. 2 biji guli dipilih secara rawak dari kotak satu demi satu. Okey, dia sebut di sini satu demi satu. Dia ambil satu, okey. Lepas tu dia ambil lagi satu, ya. Sekiranya guli pertama berwarna biru, maka guli biru itu akan dipulangkan ke dalam kotak sebelum guli kedua dipilih. Okey, so bila dia terpilih biru untuk first cabutan, dia akan masukkan semula. So itu akan jadi peristiwa tak bersandar, ya. Tapi sekiranya guli pertama bukan berwarna biru, maka guli itu tidak dipulangkan ke dalam kotak. So, dia akan menjadi peristiwa bersandar. Sebab guli kedua dipilih bila bilangan dah kurang dalam kotak tadi. Ya. Soalan dihitung kebarangkalian mendapat kedua-dua guli yang berlainan warna. Kita fahamkan semula guli pertama warna biru, guli biru dipulangkan dalam kotak. Kalau guli pertama bukan warna biru, guli tidak dipulangkan ke dalam kotak. Cikgu sebut tadi ni gabungan. Ya, kita fahamkan masalah. Ini adalah peristiwa bergabung bersandar. Sebenarnya secara keseluruhannya dia bersandarlah. Dia dah efek, ya. So kita punya jumlah guli dalam ni ada 15. Kedua-dua guli berlainan warna. Kita nak cari kebarangkalian kedua-dua guli berlainan warna. So mungkin boleh jadi kita dapat merah kuning atau merah biru atau kuning merah atau kuning biru atau biru merah atau biru kuning. Semua lain warna. Okey? So, kita pun rancang strategi kita. Seperti biasalah, lebih bagus kita lukis gambar rajah pokok. Lepas tu, kita hitung kebarangkalian tadi. Kita hitung kebarangkalian bagi setiap satu ni berdasarkan rajah pokok. So, kita boleh laksanakan strategi kita. Kita lukis gambar rajah, ya. Contoh kita lukislah. Guli pertama, kita label. Guli kedua dan kesudahan. Mesti ada 3 perkara ni dekat atas rajah pokok. So, untuk guli pertama, kita ada 3 warna. Merah, kuning atau biru. So, merah, kuning atau biru. Kebarangkalian dia pada ranting pokok ni. Merah kita ada 7. 7 daripada jumlah 15 atau 7/15. Kuning kita ada 5. So 5/15. Dan biru ada 3. 3/15. Kemudian cabutan guli kedua. Kalau selain biru. Ya, kalau selain biru maksudnya merah atau kuning. Guli itu dia tidak akan dimasukkan semula. So kita lihatlah. Masih kita boleh dapat lagi merah, kuning, biru. Sebab bilangan masih cukup lah. Kalau kita dapat merah pertama, tak masukkan dalam kotak tu semula, merah masih ada, cuma dia berkurang. Daripada 7, dah kurang jadi 6. Maka bilangan dalam kotak pun daripada 15, dah berkurang menjadi 14. Sebab tu kebarangkalian dia, kali kedua, dapat merah adalah 6/14. Okey, untuk mendapat kuning, 5. Sebab asalnya kuning masih belum dipilih. So, masih ada kuning 5, cuma bilangan dalam tu dah kurang 14, jadi 14. Biru 3/14 sebab biru masih ada 3 tetapi bilangan keseluruhan dah berkurang 1.
So 3/14. Sama juga untuk kes bila guli pertama dapat kuning, guli kuning pertama tidak akan dipulangkan ke dalam kotak. Maka kuning tadi asalnya ada 5, dia jadi 4. Sebab tu di sini masih berdapat merah, kuning, biru, tapi jumlah keseluruhan dalam kotak jadi 14. Merah masih 7, kuning dah jadi 4. Biru masih 3. Okey, ini adalah kebarangkalian dia untuk cabutan kedua. Okey, lihat yang seterusnya. Kalau dapat biru pula, biru ini akan dikembalikan semula dalam kotak, maka tidak menjejaskan bilangan keseluruhan dalam kotak. Masih 15. Dan kita masih boleh dapatkan merah, kuning, biru. Tapi kebarangkalian dia untuk dapatkan merah 7/15. Tengok ya, beza dengan yang sebelumnya. Ini 15, yang sebelum ni semua 14. Untuk kuning, 5/15. Biru masih lagi 3/15. So, kesudahan kita ada MM, MK, MB, KM, KK, KB, BM, BK, BB. Cikgu dah highlightkan ni berdasarkan apa yang kita nak tadi. Cikgu highlightkan siap-siap. Sebab yang ini kebarangkalian cikgu nak. Ya, yang tidak sama warna. So, kita pun cari kebarangkalian guli yang berlainan warna. Kita nak kebarangkalian ni yang kita dah highlight ni. Okey. So, kita akan lihat ranting setiap yang kita nak ni. Contoh MK, kita akan lihat sini dan sini. So, 7/15. Sebab dia M dan K. Maksudnya merah dan kuning. So, 7/15 dan 5/14. Maka kita darablah. 7/15 darab 5/14. Okey, next kita nak MB. Sebab tambah kan? Kita tambah. Sebab atau kan? Merah dan biru tengok. 7/15 dan 3/14. Okey, tambah untuk KM pula. K dengan M. Okey, 5/15 dan 7/14. So, 5/15 darab 7/14. Tambah lagi dengan KB. 3/15 dan 7/15. Okey, 3. Ni kita... Oh, cikgu terskip. Maaf, cikgu salah tengok ni. 5/15 dan 3/14 untuk KB. Ya, kita darab. Tambah lagi dengan yang BM tadi. 3/15 darab 7/15. Tambah lagi dengan seterusnya. 3/15 darab 5/15. Wah, banyak. Okey, banyak. Memang banyak. So, kamu cuma perlu tekan kalkulator dan hitung. Kamu akan dapat jawapan 349/525. Okey, ini kebarangkalian untuk mendapat guli berlainan warna. Kesimpulan kita, kebarangkalian mendapat kedua-dua guli yang berlainan warna ialah 349/525. Ya. Kita lihat soalan praktis kendiri 94A dalam buku teks kamu. Soalan pertama, kajian tentang jantina anak terhadap 16,000 keluarga yang mempunyai 2 orang anak telah dijalankan. Anggarkan bilangan keluarga yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak lelaki dalam kajian tersebut. Dia boleh jadi dapat anak lelaki atau perempuan lah, tapi ada 2. Ini untuk kajian bagi yang ada 2 orang anak sahaja. So, penyelesaian dia kita kena kenal pasti kebarangkalian bagi setiap kesudahan jantina anak berdasarkan raja pokok lah. Okey, berdasarkan raja pokok lah. Kita lihat ya. Anak pertama, anak kedua dan kesudahan dia. Okey, anak pertama. Kita tahu dia cuma ada 2 orang anak sahaja kan. Sebab tu anak pertama, anak kedua. Dan jantina takkan jadi lain lah. Mesti lelaki atau perempuan sahaja. So, boleh jadi lelaki atau perempuan. So, ni perempuan atau lelaki lah sini dekat sini. Okey, P, L. P ni perempuan, L lelaki. Okey, untuk anak kedua mungkin dapat lagi perempuan, mungkin lelaki. Kalau dapat mula-mula anak pertama dia lelaki, mungkin anak kedua dia perempuan, mungkin anak kedua dia lelaki. So, kesudahan kita sini mungkin ada P, perempuan dan perempuan, anak perempuan dan lelaki, anak lelaki dan perempuan, anak lelaki dan lelaki. Kita nak sekurang-kurangnya seorang anak lelaki. So, boleh dapat seorang ataupun yang ada 2 orang. So, ni, 3-3 ni. Sekurang-kurangnya seorang anak lelaki. Kita tak mau 2-2 perempuan. Okey? Ni ya. So, kita lihat. Kita kena letak cabang ni. Kita letak kita punya kebarangkalian ya. So, untuk dapat anak perempuan 1/2, lelaki 1/2 kebarangkalian dia. Sama juga untuk cabang seterusnya. Sentiasa kebarangkalian mendapat anak lelaki atau perempuan 1/2, 1/2 lah. Ya. Kebarangkalian itu adil 1/2. So, kaedah kita yang pertama, ada 2 kaedah. Kaedah yang pertama, kita nak kebarangkalian anak lelaki yang lebih daripada 1. So, kita nak tambahkan semua kebarangkalian dia. Ketiga-tiga ni. PL, tambah LP, tambah LL. Okey? Kamu rujuk kepada kebarangkalian pada cabang dia. 1/2 perempuan, 1/2 lelaki. So, sebenarnya macam ni je. 1/2 darab 1/2 bagi kebarangkalian perempuan dan lelaki.
Atau lelaki dan perempuan, okay, darab lagi. Tengok cabang ni. Atau lelaki dan lelaki, so darab lagi. So sebenarnya sama kan? 1/2 darab 1/2 ni kita ulang 3 kali. So ini sebenarnya sama dengan 3 darab 1/4, iaitu jawapan kita 3/4. Okey, kita lihat kaedah kedua di mana kita gunakan peristiwa pelengkap. Bila kita nak kebarangkalian anak lelaki lebih atau sama dengan 1, sekurang-kurangnya seorang, maksudnya kita tak mahu yang dua-dua perempuan. So kita boleh kira dengan kaedah 1 tolak kebarangkalian perempuan dan perempuan, di mana kita akan dapat 1 tolak, perempuan dan perempuan, 1/2 darab 1/2. Kamu akan dapat 1 tolak 1/4, iaitu 3/4. Jawapan dia sama. Okey? Tapi tak siap lagi, kita nak dalam berapa anggaran bilangan keluarga ni. So kita kena kira 3/4 darab daripada 16,000 keluarga yang terlibat, iaitu 12,000 keluarga. Ya? Okay, contoh soalan yang kedua. Sebuah kotak mengandungi 3 batang pen kuning, 5 batang pen merah dan sebatang pen hitam. Okay. Kita ada 3K, 5M, 1H. 2 batang pen dipilih secara rawak dari kotak. Maksudnya dia terus ambil 2. Dia terus ambil 2 batang. Okey. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua batang pen yang dipilih berwarna sama. Okey, dia cuma kata 2 batang pen dipilih secara rawak, maksudnya dia terus ambil 2 lah. Dia tak ada ambil satu persatu. Dia terus ambil 2. So, penyelesaian kita kena kenal pasti kebarangkalian bagi setiap kesudahan warna pen berdasarkan rajah pokok. Kita ada pen pertama, pen kedua dan kesudahan kita. Macam biasa ada 3 perkara lah. So, kita boleh jadi dapat 3 warna berbeza. Mungkin merah, mungkin kuning, mungkin hitam. Hitam ya. Bila pen kedua, kita mungkin boleh dapat merah lagi. Mungkin kuning, mungkin hitam. Betul? Sebab merah tu ada 5. Kalau mungkin kita dapat 2 tu ada chance dia lah. Okay, kalau kita dapat pertama pen kuning, mungkin yang kedua masih lagi ada 3 kebarangkalian, merah, kuning, hitam. Kalau pertama kita dapat pen hitam, hitam hanya ada 1 sahaja, maka kebarangkalian untuk pen kedua itu sama warna hitam tak mungkin lah. So kita hanya boleh dapat 2 kesudahan sini, merah ataupun kuning. Okay? So kesudahan kita MM, MK, MH, KM, KK, KH, HM dan HK. Inilah kesudahan kita 8. Alright? So, kita nak kebarangkalian bahawa kedua-dua batang pen yang dipilih berwarna sama, maka kita nak yang merah-merah, merah dan merah, atau kuning dan kuning. Ya? Merah dan merah atau kuning dan kuning. So, ini je yang kita nak. So, kita sebabkan banyak cabang ni, kita terus rujuk kepada yang kita nak ni lah, merah dan merah. So, kita lihat merah dan merah. So, merah kebarangkalian merah yang pertama kita boleh dapat 5/9. Total dalam kotak ada 9 batang pen. Bila merah dah pertama kita dah ambil, bilangan merah dah kurang 1 dan jumlah dalam tu pun dah kurang 1. Untuk dapat merah kedua adalah 4/8. Okey? Kalau kita lihat kepada kuning-kuning. Kuning-kuning kat sini. Kuning kita ada 3. Mulanya 3/9. Kalau dapat kuning lagi yang kedua, kuning yang kedua dah kurang 1. So, dia 2/8. Bilangan dalam box pun dah kurang. Maka kita kira. Kebarangkalian kedua-dua pen sama warna. Merah dan merah atau kuning dan kuning ialah 5/9 darab 4/8. Sebab kita guna istilah dan tadi ya. Merah dan merah. Dan. So, darab. Atau kuning dan kuning darab. Jawapan kita 13/36. Okey? So, sebelum kamu jawab soalan, kamu kena baca soalan tu betul, fahamkan kehendak soalan, dan yang paling mudah adalah menggunakan rajah pokok. So, di akhir pembelajaran ini, kamu seharusnya dah mahir menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung. Pertama, fahamkan masalah. Kedua, kita rancang strategi. Ketiga, kita laksanakan. Sebaiknya guna rajah pokok lah. Okay? Bila kamu guna rajah pokok, kamu akan nampak kamu kena guna rumus kebarangkalian yang mana satu. Bila kamu guna dan atau kamu tahu dan adalah darab atau adalah tambah. Lepas tu kamu dah boleh hitung kebarangkalian. Okay? Ni sahaja. Sangat mudah. Cikgu harap video kali ini membantu. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.